المتين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya muliakan lagi saya hormati yang berbahagia Opah Sabariah selaku penganjur sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya pihak pengurusan, puan-puan moderator, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Kaifahalukum jami'an, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, di bawah naungan rahmat Allah, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan afiat dan dikurniakan barakah, keberkatan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal sentiasalah melimpahkan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita semua sebagai keluarga SPAQ yang dirahmati Allah, insya-Allah. Jadi sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, semoga dalam keadaan semangat, insya-Allah. Petang-petang ni kadang-kadang tak berapa bersemangat. Jadi mudah-mudahan kita masih lagi dalam keadaan bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu. Dan jangan risau, insya-Allah kita akan buat secara santai-santai saja, tapi mudah-mudahan sampailah. Kadang-kadang kita kena santai, tapi kena bantai sikit. Baru kita akan lebih ingat dan lebih fokus, insya-Allah. Jadi insya-Allah petang ni kita mulakan seperti biasa dengan soalan uji minda yang saya akan paparkan dalam slide Google Meet kita lah. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian boleh lihat dan menjawab di ruangan chat masing-masing. Kita sambung pada soalan yang ke-18 uji minda kita pada petang ini, insya-Allah. Okay, apa soalan dia? Saya bacakan kepada mereka yang mungkin tak boleh nampak. Soalan yang ke-18 iaitu apakah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang nak memulakan solat malam, yakni qiyamul lail? Apakah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang nak memulakan solat malam, yakni kita nak berqiyamul lail? Apa nasihat Nabi? A. Melamakan 2 rakaat yang pertama. B. Meringkaskan 2 rakaat yang pertama. C. Solat 2 rakaat seperti biasa. Dan D. Solat 1 witir. Solat 1 witir pula dah. Witir 1 rakaat sahaja.
Jadi ibu-ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat. InsyaAllah pada yang baru masuk pun boleh menjawab di ruangan chat. Setakat tuliskanlah A, B, C, D ya. Jadi pilihlah jawapan yang mana agak-agak betul. Mana tahulah kan. Kita agak-agak saja kita akan bincangkan. Jadi jawab satu jawapan saja. Jangan dipilih dua, tiga jawapan sekali pula. Itu tak dibenarkan sama sekali ya. Kita jawab secara nafsu-nafsi ya masing-masing. Tak boleh bincang. Haram. Haram berbincang. Okey, kita lihat apa yang dijawab oleh ibu-ibu sekalian. Sekejap. Saya nak take note dulu. Okay, terima kasih kepada yang respon. Kita bacakan sikit respon-respon ibu-ibu sekalian. Okey, Bonda Noridah jawab B, Bonda Badriyah jawab C, Bonda Farhani C, Bonda Halijah C, Bonda Rohaya, Bonda Yusri Nawati, Bonda Rasini jawab C. Bonda Hajar Zakiah juga jawab C. Bonda Hasmah pun sama jawab C. Okey, setakat ni ramai yang jawab C lah. Ramai yang jawab C, ada juga yang jawab B ya. So B dengan C lah yang menjadi pilihan setakat ni ya. Kak Nisu pun jawab B dan siapa tu? Bonda Adida juga jawab C. Bonda Sharifah pun jawab C ya. Okey. Okey, B dengan C lah. Bonda Nolaida pun jawab B. Okey. Kak Nur jawab B, Bonda Azizah jawab C. Okey, tak ada yang nak pilih ke D dengan A tu? Mana tahu macam tengok, cuba tengok D. Dia macam ada kaitan je kan. Solat witir 1 rakaat. Kan kita dah pernah bincang ke berkenaan witir dulu. Kan witir paling penting kan. Pokoklah D tu betul ke? Dia cuma bagi tahu je lah. Dia cuma bagi tahu, bagi clue-clue sikit. Clue-clue ni dia kadang-kadang membantu, kadang-kadang menyusahkan. Kadang-kadang dia menyebabkan kita keliru lagi kan. Tapi tak tahulah, saya cuma bagi tahu saja. Jadi terpulanglah pada ibu-ibu sekalian nak memikirkan apa jawapan. Bagi yang nak tukar jawapan boleh, ada masa lagi insya-Allah. Kita bagi lebih kurang seminit lah Kita nak bagi masa. Kalau ada tukar jawapan pun boleh tak semestinya jawapan yang pertama tu betul. Kadang-kadang jawapan pertama tu yang salah. Jawapan kedua pun salah juga. Jawapan ketiga pun salah. Mana tahu kan, kita pun tak tahu. Okey, setakat ni B dengan C kita bagi masa sikit kepada yang baru masuk. Semakin bertambah peserta kita petang ni. Jadi ibu sekalian yang baru masuk pun boleh menjawab di ruangan chat soalan dia, apa nasihat Nabi SAW bagi kita yang nak memulakan solat malam berqiyamul lail. So apa jawapan yang paling tepat? A, melamakan 2 rakaat pertama. B, meringkaskan 2 rakaat pertama. C, solat 2 rakaat seperti biasa. Dan D, witir 1 rakaat sahaja. So apakah jawapan yang tepat mengikut kiraan ibu-ibu sekalian lah. Kata mungkin ikut tahap kefahaman masing-masing kan, tahap pengetahuan masing-masing, agak-agak pun tak apa. Jadi setakat ni ramai yang jawab B dengan C lah. B dengan C. Tak ada orang pilih D saya rasa hairan juga. Kalau saya kat tempat ibu-ibu sekalian, saya pilih D lah, saya pilih dodol tu. Satu sebab apa, memang saya suka dodol. Satu lagi memang D tu rasa macam betul lah. Sebab kita pernah bincang dulu kan, witir 1 rakaat tu paling kurang kira penting kan. Jadi apakah jawapan dia? Kalau A pun kita lihat itu kebiasaan yang Nabi amalkan. Nabi melamakan 2 rakaat yang pertama kan. Jadi yang mana jawapan dia? Okey, tak apa, kita bagi masa sikit lagi, 30 saat insya-Allah. Pada yang baru masuk boleh jawab di ruangan chat. Terima kasih kepada semua yang menjawab Saya pun nak buka slide dulu, ready untuk sunnah kita ni. Sambil-sambil tu kalau ibu-ibu sekalian ada mana nak ajukan soalan pun boleh ajukan dulu. Jadi kita akan jawab di akhir sesi kuliah lah. Dalam 10 minit sebelum tamat. InsyaAllah kita akan jawab dalam 6.30 macam tu lah. Kita akan jawab insyaAllah. Okey, dah boleh kot kita bincangkan Tapi akhir tak ada yang pilih D tak apalah, kali ni soalan saya tak berkesan kot. Kena tukar lagi soalan aras tinggi lagi ni. Okey, tak apa. Baik, terima kasih kepada semua yang menjawab. Semoga semua mendapat keberkatan insya-Allah. So kita nampak setakat ni jawapan pilihan yang ramai adalah B dengan C Okey, dah saya rasa hairan jugalah. Tak ada jawab D tak apalah. Okey, kita lihat kepada perbincangan Okey, dengar dia buka mic tu.
Tak ada kot. Okey. Okey, so sebenarnya dalam hadis yang berkaitan dengan sunnah ni, apa yang kita nak kena buat bila mana nak memulakan solat malam. So solat malam yang dimaksudkan kat sini adalah solat yang kita laksanakan selepas kita tidur walaupun sebentar. Itu maksud solat malam. Asal solat malam ni kita boleh buat bermula selepas fardu isyak, yang kebiasaan kita sebut dengan witir lah kan, kita boleh buat witir. Tapi witir ni satu lagi kelebihan, kita boleh buat terus selepas fardu isyak. Kan, bagi orang yang tak boleh bangkit pada pagi, bagi orang yang tak yakin dia boleh bangkit, jadi dia boleh siap-siap witir dah sebelum dia tidur. Tapi dalam konteks solat yang lain, contoh macam tahajud, antaranya lah yang disyaratkan mesti tidur walaupun sebentar. Bukan baring kan, dia kena tidur. Dia kena hilang dia punya kata apa, kesedaran dia walaupun sebentar. Bukan hilang kewarasan. Itu dah kata gila tu. Dia hilang kesedaran lah. Maknanya dia kena tidur lah sekejap. Kena tidur walaupun sebentar dan dia bangkit-bangkit dia nak laksanakan solat. Jadi itu dimaksudkan dengan tahajud. Jadi dia bila mana kita nak solat malam, di situ ada satu hadis yang Nabi SAW memberikan kepada kita satu peringatan yang mana saya buka dalam slide, ibu-ibu boleh lihat dalam hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kama qala, apabila salah seorang di antara kamu hendak solat malam, maka hendaklah dia memulakan solat malam dia dengan 2 rakaat yang ringkas ataupun 2 rakaat yang ringan. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 1323. Jadi inilah hadis yang menjadi dalil ataupun bukti yang mana nasihat Nabi SAW kepada kita untuk melaksanakan solat malam dimulakan dengan 2 rakaat yang ringkas ataupun ringan. Apa makna ringan kat sini? Ataupun ringkas. Makna ringan ringkas kat sini ialah kita hanya melaksanakan sekadar rukun. Sekadar yang diperlukan. Siapa tu sekejap? Bonda Yusinawati. Tak betul buka mic kot . Oh, sorry. Tak apa. Kita faham. Tak apa. Biasalah, bukan sengaja nak buka pun. Okey, apa tadi? Okey. Jadi berkenaan dengan 2 rakaat ringkas, kita hanya melaksanakan dengan rukun sahajalah. Maknanya kita tak perlu untuk melaksanakan apa-apa jenis sunnah pun. Sekadar nak buat rukun untuk memastikan ibadah tu sah. Solat tu sah. Jadi itu kaedah bagi kita yang nak memulakan solat malam. Dan kaedah ni sangat berkesan sebenarnya bagi kita, terutamanya yang rasa susah nak buat, rasa mungkin kata bahasa mudah dia lah, bahasa yang tak bertapis ni malas lah. Jadi bagi kita yang mungkin agak malas ataupun rasa tak bersemangat lah, bahasa kita bertapis sikit, tak bersemangat, amalkanlah solat macam ni. Ringkaskan pun tak apa, lebih baik daripada tak buat langsung. Dan ibu-ibu sekalian pun saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian tak macam tu kan. InsyaAllah semua bersemangat belaka ni kan. Semakin bertambah umur, semakin bertambah amal, semakin bertambah semangat, semakin bertambah sihat insyaAllah. Bukan setakat sihat daripada sudut jasmani rohani, sihat daripada segala-galanya kan. Maknanya nak kata insyaAllah bertambahlah kesihatan, iman kita pun bertambah semua. Jadi bagi kita ni insyaAllah tak ada masalah, bagi ibu-ibu tak ada masalah. Tapi bagi anak cucu kita mungkin ada yang rasa tak bersemangat. Jadi bagi mereka ni jangan dipaksa sangat buat solat-solat yang lama, solat yang banyak. Jadi dia takkan ada interest. Kita nak bagi dia interest macam mana? Kita bagi dia macam ni lah, dia buat yang ringkas. So inilah nasihat Nabi SAW yang mana kita boleh praktikkan untuk kehidupan kita dan juga kehidupan anak cucu kita lah. Jadi ibu-ibu sekalian, dari jawapan dia adalah B lah, meringkaskan 2 rakaat yang pertama. Jadi tahniah dan syabas kepada yang betul. Ada juga ramai jawab C kan, 2 rakaat seperti biasa. Jadi itu kurang tepat lah. Seperti biasa tu dia waktu biasa kita amalkan, waktu kita nak segerakan, contoh solat malam kita nak buat dengan ringkas. Sebab apa? Nak bagi semangat, motivasi. Jadi kita buat dengan solat yang ringkas. Bagi orang yang tak ada masalah, tak apa, dia buat macam biasa, dia nak lamakan pun boleh. Bagi orang yang hadapi kesukaran ataupun rasa dia tak bersemangat, jadi dia lebih afdal buatlah secara ringkas. Jadi ibu-ibu sekalian, pastikan jangan lupa pesan kepada anak cucu, bangunlah pagi awal-awal dan laksanakanlah solat malam. Sekurang-kurang dengan
Kalau bagi mereka mungkin witir pun cukup lah. Ataupun tahajud pun jadilah. Ringkaskan solat pun tak apa. Biasakan daripada kecil. Itu yang terbaik. Yang mana kita yang kena amalkan, kita kena didik mereka. Kalau guru-guru di sekolah pun nak sekadar apa, boleh bercakap je lah, boleh bagi nasihat, boleh bagi kata apa, daripada sudut dakwah, mengajak. Tapi nak buat tu mesti kat rumah. So bila kat rumah, mak ayah lah kena berperanan. Kan? So bila kita sendiri buat, kita ajak sekali anak buat, jadi dia akan ada semangat. Kalau boleh bagi dia motivasi, galakkan, bagilah dia hadiah ke, bagi dia makanan ke apa kan, bagilah. Belanjalah. Itu yang terbaik tu. Daripada kita bawa makan free-free macam tu, tak ada apa-apa sebab, baik kita letakkan satu syarat. Kan kalau adik solat malam pada hari ni, contoh esok pagi lah, kita bagi syarat kepada anak-anak, solat dulu, paling kurang tahajud. Nanti ibu bawa keluar, kita makan angin, kita makan KFC, McD contoh lah kan. So kita buat macam tu, bagi dia semangat. Selama kelamaan dia akan biasa. Bila dia dah biasa, tak perlulah kita nak memaksa dia. Yang penting didik tu daripada awal, daripada kecil tu. Kan seperti mana peribahasa kita lah kan, melentur bulu biarlah dari rebungnya kan. Jadi itulah. Jadi itu bukan setakat nasihat yang umum tapi nasihat Nabi SAW. Sama-samalah kita ambil manfaat. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan insya-Allah. Yang penting istiqamah walaupun sedikit. Seperti mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari nombor 6465, Nabi kata apa ketika mana seorang lelaki bertanya kan, ayu ahabbul amali ila Allah, apa amalan yang dicintai di sisi Allah? Maka Nabi menjawab apa? Adwamuha wa in qalla, kama qala, yang berkekalan walaupun sedikit. Dan hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 6465. Jadi ibu sekalian, insya-Allah saya akan kongsikan slide. Kita sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Yang mana kita dah bincang last berkenaan dengan bab 5 tentang solat. Yang saya ingat kita dah habis bincang tentang zikir. Sampai ke sunnah 33. Saya dah gabungkan siap-siap. Kita dah bincang pun kiraan zikir menurut kepada hadis yang sahih yang kita amalkan. Jadi kita sambung pada petang ini dengan sunnah yang ke-34. InsyaAllah sunnah ke-34. Kita masuk bab yang baharu. Ini bab yang ke-6. Membicarakan solat sunat. Sebelum ni solat tentang solat. Yang ni adalah solat sunat. Qala al-muallifah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumiha fi darain insyaAllah amin. Pada sunnah ke-34 iaitu solat sunat dikerjakan di rumah. Dalam sebuah hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Atau kama qala, salatlah kamu hai manusia di dalam rumah, kerana setelah solat yang paling utama untuk didirikan bagi seseorang adalah di rumahnya selain daripada solat yang difardukan ataupun solat yang wajib. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 731. Okay, hadis kedua pula yang bawah tu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan. Atau kama qala, solatlah kamu di rumah, jadikanlah sebaik solat kamu di rumah dan jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nombor 432. Baik tu. Jadi daripada hadis yang kita dengar ni ibu sekalian, yang mana kita lihat seperti kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan isu ataupun perbahasan solat sunat. Yang mana kita tahu Nabi SAW memang melaksanakan solat sunat kebanyakannya adalah di rumah. Sebab itu Nabi ajak kepada kita juga untuk laksanakan solat sunat ini adalah kedudukannya di rumah. Bahkan dalam hadis yang bawah tu Nabi SAW memberikan satu gambaran rumah yang tak ada apa-apa ibadah yang kita buat adalah sama ertikan dengan kubur. Maksud dia apa? Tak ada penghayatan agama Islam. Seolah-olah mati. Tak ada apa yang hidup kat situ. Sampaikan macam itulah Nabi nak memberikan satu perumpamaan ataupun perbandingan. Yang penting kat rumah kita ni kena ada sesuatu yang dihidupkan dengan amalan agama Islam. Yang paling utama adalah solat lah kan. Sebab solat fardu ni ataupun solat adalah perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak kan. Jadi sebagai gantian kepada fardu, yang mana fardu kita buat di masjid, kebiasaan lah kan bagi secara umumnya macam tu. Jadi mungkin bagi ibu-ibu sekalian mungkin ada yang buat di rumah. Okey, tapi berjemaah kan.
Jadi it's okay, tak ada masalah, tapi yang penting adanya lah solat sunat yang kita amalkan juga di rumah. Sebab ibadah yang lain kebanyakannya kita buat di merata tempat juga. Kan macam kita berzikir, kita boleh buat di mana-mana kan secara bebas, manakala baca Quran pun sama. Tapi kalau boleh solat ni kita biasakan di rumah. Kalau boleh tempat dia adalah di rumah dan kita amalkan secara berterusan. Okay, saya akan huraikan nanti lepas ni apa dia punya jenis solat sunat dan apa yang kita nak kena buat. Apa hikmah dia. Okay, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada menghuraikan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Hadis tadi tu dia memberikan gambaran dia berlaku dalam semua keadaan solat sunat yang kita akan huraikan lepas ni, kecuali pada 5 solat yang dianjurkan ataupun yang menjadi syiar kita buat secara berjemaah. Dan saya pun pernah sebut rasanya kan sebelum ni 5 solat ni apa dia, iaitu kita nak ingat pun mudah kan, 2 hari raya, 2 gerhana dan solat sunat minta hujan. So 2, 1 lah kan, maknanya 2 hari raya, 2 gerhana bulan matahari dan juga solat sunat istisqa lah, minta hujan. So 5 ni lah yang memang asal menjadi syiar yang mana Nabi SAW mengamalkannya secara berjemaah di masjid. Nabi keluar menuju ke masjid. Bahkan solat hari raya disebut dalam riwayat Nabi pergi ke mana? Ke musalla. Musalla ni bukan konteks zaman sekarang ni. Zaman sekarang kita panggil musalla ni tempat solat kan yang lebih kepada macam di R&R kan, di tempat kerja kita panggil musalla yang kecil kan. Jadi itu bukan maksud yang disebutkan. Musalla pada zaman Nabi SAW ni adalah tempat yang mana kita jadikan solat, iaitu tanah lapang yang luas, lebih luas daripada masjid, yang boleh dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat, bermaksud termasuk dengan muslimat yang ada uzur syar'i. Kan, maknanya yang tak boleh pergi ke masjid tu sebab ada tempat suci, so dia boleh datang ke tanah lapang tu. Dia boleh duduk di tempat yang khusus dan dia boleh menghadiri, maknanya dia boleh join sekali dengar khutbah. Mungkin solat memang tak boleh, dia tak memang dalam keadaan uzur yang dibenarkan dalam syarak kan, uzur syar'i. Tapi dia boleh dengar sekali khutbah Jumaat pula. Dengan khutbah raya. Di zaman sekarang ni kita dah maju kan, jadi ibu-ibu sekalian mungkin tak dapat pergi ke masjid dan kita pun memang laksanakan di masjid. Tapi ibu-ibu sekalian mana yang ada halangan tu, ataupun sesiapa saja yang ada halangan, bolehlah ditonton kan, maknanya tengok secara live. Yang mana-mana je yang dibuat secara live. Paling korang mesti ada tempat yang dibuat live kan. Mungkin di tempat masjid negeri ke, mungkin masjid negara ke. So tontonlah dan dengarlah khutbah yang akan dibacakan. Ambil iktibar daripada situ untuk kita amalkan. Jadi itu hikmah lah yang zaman Nabi SAW buat di tanah lapang. Okay, so berbalik kepada zaman kita, memang kebanyakan tempat buat di masjid surau. Kebanyakan tempat. Ada certain tempat yang sangat-sangat minimum, sangat-sangat limited yang buat di tanah lapang. Itu pun kalau ada tempat. Kalau ada tempat yang sesuai dia buat. Tapi biasanya susah kita nak jumpa lah. Susah yang kita nak jumpa. Even di tempat saya yang saya biasa berkuliah kat sebelah Selangor KL pun, yang setakat saya yang tahu tu ada satu tempat aje di Kota Damansara yang dia amalkan. Yang dibuat di tanah lapang. Tak silap saya nama surau dia, surau As-Sahabah ke apa tu. Yang diamalkan solat raya tu dibuat tanah lapang. Yang lain semua yang setahu saya kebanyakan dibuat di surau ataupun masjid tempat masing-masing. So ini sekadar kita kongsi ilmu, kongsi maklumat lah. Jadi ibu sekalian, kita lihat kepada solat sunat yang disebutkan. Jenis-jenis solat sunat yang kita nak huraikan. Pertama adalah muaqqatah. Muaqqatah ni maknanya yang telah ditentukan waktu dia. Contoh duha. Kan ada waktu dia. Bila masuk waktu baru kita boleh buat solat duha. Kan selagi tak masuk waktu dia tak dianggap pun duha. Okey, itu yang pertama, contohlah. Contoh lain muaqqatah adalah witir. Kan witir terikut pada mazhab kita lah yang disebut sebagai sunat. So witir adalah muaqqatah. Dia telah ditentukan waktu dia. Mesti syarat dia dah selesai fardu isyak. Kita buat witir. Paling kurang 1 rakaat. Kan? Jadi waktu dia sangat lama sampai sebelum masuk subuh. Yang penting kita buat. Okey, itu yang pertama lah, contoh muaqqatah. Yang kedua adalah sebab. Ataupun kita panggil sababiyah. Solat sunat yang adanya sebab. Kita ambil wuduk, maka sebab ambil wuduk.
Kan kita panggil asbab lah kan. Jadi kita sebab ambil wuduk, maka wujudlah solat sunat wuduk. Kita masuk ke masjid, sebab masuk masjid, wujudlah tahiyatul masjid kan. Kalau tak ambil wuduk, tak ada solat sunat wuduk. Tak boleh buat lagi sebab tak ada sebab kan. Sebab tak ada sebab kan. Kalau tak masuk masjid pun tak ada sebab nak mendirikan solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab tak ada sebab. Sebab tak ada sebab. Jadi itu contoh solat yang bersebab. Bila kita buat sesuatu tu, sebab daripada perbuatan kita itu, maka dia natijahkan satu hasil yang baru. Itu dia punya, kita nak faham kaedah yang disebutkan. Maknanya sebab sesuatu yang menjadikan wujudnya solat sunat tersebutlah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah solat rawatib. Kita pun tahu rawatib ni makna dia mengiringi solat fardu. Dia mesti mengiringi fardu sahaja. Dia tak boleh iring solat sunat yang lain. Dia tak boleh iring solat sunat, bermaksud kita pun dah pernah bincang dalam soalan kuis, bagi solat hari raya tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Kita dah pernah bincang kan, dan memang tak boleh buat. Cuma kalau kita nak buat kedudukannya sebelum, kalau nak niat pun niatlah yang sesuai. Contoh masuk masjid, solat tahiyatul masjid. Nampak macam sebelum tapi kita buat tahiyatul masjid. So no problem. Dah habis solat raya kan, kita dengar khutbah. Dah habis khutbah, kita dah salam jemaah. Dah selesai ni, sebelum nak keluar solat duha dulu. Tak ada masalah. Walaupun nampak macam solat selepas daripada solat hari raya. Tapi kita tak jadi isu sebab kita niatkan adalah niat duha. Dia tak jadi masalah lah, kita boleh amalkan. So itu maknanya kepada rawatib, mesti iring solat fardu sahaja. Dan kita pun tahu dalam satu hadis yang cukup masyhur, yang siapa yang mendirikan solat 12 rakaat, maka akan dibina baginya satu mahligai, kan, satu rumah dalam syurga. So apa 12 rakaat itu? Iaitulah yang kita amalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian kita amalkan 2 rakaat selepas zuhur. Kita amalkan 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini yang kita amalkan. Dan ada hadis yang lain pula dalam riwayat At-Tirmizi. Disebutkan siapa yang amalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka dia akan diharamkan api neraka bagi dia. Ini juga satu hadis yang masyhur, juga yang kita boleh amal. Jadi di situ adalah dua keadaan. Yang berbezanya berlaku pada mana? Berlaku pada ba'diyah zuhur. Kan, dia berlaku ada yang sebut 2, ada sebut 4. Jadi ibu sekalian, yang penting kita amalkanlah. Ikutlah pada kesesuaian, ada kesempatan, amalkanlah. Yang penting kita biasakan. Okey. So ini adalah yang ketiga, iaitu rawatib yang mengiringi solat fardu sahaja. Yang keempat adalah mutlak. Mutlak ni bermaksud yang terpisah daripada solat, dia terpisah daripada sebab dan juga waktu. Kita panggil solat sunat kosong. Niat dia macam mana? Kosong dia. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Usalli sunnatan. Sunat saja. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Jadi dia dipanggil mutlak. Dia kosong. Dia cerai, tolak. Dia tercerai daripada waktu dan juga sebab. Cuma ada satu je syarat dia tak boleh buat pada waktu yang diharamkan. Waktu haram memang tak boleh buat. Waktu haram pun tak banyak kan. Yang kita tahu, yang sedia maklum, selepas fardu subuh sampailah dia terbit matahari, kan? Dan lagi satu adalah selepas fardu asar sampailah maghrib terbenam matahari. So ini dia waktu yang diharamkan untuk kita solat. Tapi ada kecuali juga kan, kalau kita nak qada tak ada masalah, bila-bila kita boleh buat. Yang diharamkan tu waktu yang menjadi memang waktu solat kita boleh fleksibel kan. Waktu solat yang boleh dianjakkan. Jadi kita tak boleh buat pada waktu yang haram. Contoh solat hajat. Memang tak boleh kita buat sebab apa? Waktu dia fleksibel, waktu dia sangat luas. So dia tak boleh buat pada waktu haram, kita kena buat pada waktu yang dibenarkan. Selain daripada waktu haram lah. Jadi kita bebas buat. Jadi itu maksud kepada mutlak. Jadi inilah contoh empat bahagian kepada solat sunat yang kita boleh amalkan. Jadi apa kesimpulan ibu sekalian? Kesimpulan dia, daripada empat jenis ni ibu sekalian, mungkin kita tak akan mampu nak buat semua. Kan, kita tak akan mampu nak amalkan semuanya kat rumah.
Sebab banyak faktor lah, antaranya mungkin rumah jauh daripada masjid, mungkin kita sendiri banyak urusan, kita ada apa-apa halangan kan, even apa-apalah kita nak katakan, tetapi secara praktikal pada hari ni, kita nak buat semuanya kat rumah ni agak sesuatu yang mustahil lah. Kecuali memang betul-betul dia boleh amalkan, bermaksud memang dia sungguh-sungguh dia free daripada apa-apa kerja. So dia boleh buatlah kat rumah. Dan syarat ni pun rumah dekat dengan masjid, dia tak ada kesusahan, so dia boleh amal. Tapi sangat-sangat jaranglah kita nak dengar mereka yang macam ni. Dan even kita pun mungkin tak mampu nak buat semuanya kat rumah. Jadi ibu sekalian, tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Ini bukan punchline, tapi ini adalah satu kaedah fiqh. Ma la yudrak kullu, apa yang tak mampu buat semua, la yutrak kullu. Jangan tinggalkan semua. Jadi, kita dah sebut tadi bahagian-bahagian dia. Ibu-ibu sekalian, pilihlah mana-mana solat yang rasa sesuai, yang rasa boleh, yang rasa yakin, boleh buat di rumah secara istiqamah. Maka ambillah solat tu, buatlah. Contoh, solat yang paling menjadi favourite orang adalah solat duha. Dia suka buat di rumah. Sebab memang waktu dia sangat sesuai. Paling tak pun mungkin tak buat hari kerja, kita buat hari cuti. Contoh esok hari Ahad, memang bercuti sungguh kita lah kan, insyaAllah kan biasanya. Jadi kita ada kuliah-kuliah duha contohnya, kita ada urusan apa-apa. Jadi sempatkan sedikit masa. Kita buat apa? Duha kat rumah. Biasakan. Ikutlah pada masing-masing kan, ada kesesuaian, buatlah di rumah. Ataupun nak pilih solat yang lain, saya tak boleh ustaz duha, saya ada banyak urusan, saya nak pilih witir. Tak ada masalah. Terpulang pada ibu-ibu sekalian, pada kesesuaian jadual masing-masing, pada cenderungan masing-masing. Yang penting ambil satu solat sunat, paling kurang buatlah di rumah secara berterusan. Sebab apa? Kita nak katakan ambil sunnah ni, walaupun tak mampu semua, tapi kita ingat pada sunnah ni yang Nabi amalkan di rumah. Nabi lebih dahsyatlah amalan Nabi. Jadi kita memang takkan mampu sampai kepada cara Nabi amalkan. So kita cuba sekurang-kurang sedikit ambil berkat pada sunnah Nabi, kita buat di rumah. Pilihlah nak duha, nak witir ke, nak solat ba'diyah, qabliyah ke, terpulang masing-masing. Satu kita ambil, kita buat di rumah. Kalau boleh berterusan. Dan seperti biasalah kita amalkan, jangan lupa sekali ajaklah anak cucu kita buat sekali. Itu paling penting. Sebab kita lah menjadi penggerak kepada mereka. Selagi kita tak suruh, mereka biasa takkan buat. Jadi kita jadikan amalan ni bukan sekadar kita je beramal, tapi kita buat dan kita ajak sekali mereka buat. Paling kurang. Jadi ibu sekalian, itu kita nak sebutkan sebagai amalan, sebagai hikmah yang kita boleh ambil daripada sunnah ni. Okey, lepas tu yang bawah kita nak tengok pada hikmah dia. Apa sebab kita buat di rumah? Pertama adalah solat di rumah ni menjauhkan daripada riak. Riak ni apa? Maknanya kita tahulah, menunjuk-nunjuk. Saya bagi contoh situasi, dia solatnya di masjid, solat qabliyah, ba'diyah, semua dekat masjid. Berterusan, bersungguh-sungguh, sampai adalah jemaah perasan. Jemaah perasan berkenaan dengan kita buat solat ni di masjid. Okey, ada yang bertanya tadi kan, mutlak. Nanti saya akan huraikan lepas ni ya. Berkenaan dengan apa tadi, solat tadi kan, kita buat di masjid. Contohlah, qabliyah, ba'diyah, kita buat sungguh-sungguh kat masjid. Sampai ada jemaah dia perasan, dia tegur. Dia tegur lah kan. Oh makcik, saya tengok makcik ni solat kat masjid bersungguh-sungguh lah. Memang tip-top lah. Oh makcik ni kalau dah esok-esok dah pergi dah. Dah balik pergi apa? Pergi mana dah ni lah kan, dah jadi Allah Yarhamah. Contoh lah kan. Makcik-makcik dah pergi nanti, mesti makcik akan dapat rumah kat syurga. Dah dapat rumah kat syurga nanti, makcik jangan lupa ajak saya. Ajak saya raya kat dalam syurga nanti. Sempat lagi dia bagi punchline. Contohlah dia cakap macam tu. So kita pun rasa dia orang puji kan, kita rasa gembira lah, kita rasa terlalu terharu. Dan kita berkata tak adalah adik, saya biasa-biasa je. Takut dalam hati tu timbul satu perasaan, satu sifat. Itu apa? Sifat ujub. Kita rasa takjub sendiri-sendiri. Sampai kita akan terlintas dalam diri kita. Kita anggap, oh betul juga kan. Tak ada orang pun di kawasan qaryah kita ni yang buat macam tu. Aku seorang je buat macam ni. Imam masjid pun tak macam ni. Imam masjid pun datang lambat. Padahal dia lupa mungkin imam masjid dia solat sunat di rumah. Kan itu sunnah bagi dia. Kalau dia boleh buat lah. Jadi kita takut terasa ujub, takjub. Dan takut benda tu menyebabkan sifat mazmumah yang lain pun akan datang sekali. Lepas dah takjub, kita rasa pula
Kita rasa nak dengar pujian daripada orang, sum'ah. Nak dengar orang puji, rasa seronok sangat dengar pujian tu. Bukan kita nak dapatkan redha Allah, nak dengar pujian orang. Lepas tu sampai satu masa pula, takut kita rasa sombong pada orang. Kita nak ajak orang, tapi kita gunakan ayat yang belagak, yang sombong. Orang ajak tu ajak dengan lemah lembut kan, dengan hikmah, mau'izah hasanah kan, dengan cara bijak, dengan cara yang nasihat yang baik, teguran yang baik kan. Kan jom kita solat sama-sama ke, kita ajak macam tu. Ni tak, kita tegur, kau ni harap dia belajar agama. Tengok makcik ni, makcik tak belajar agama sangat pun, makcik solat tak tinggal tau, solat sunat. Engkau ni tak boleh harap. Contohlah kan. So takut jadi macam tu. Kita rasa macam kita nak mengajak orang lah, kan? Mengajak orang. Tapi rupa-rupanya kita gunakan uslub cara berdakwah tu dengan cara yang sombong. Sebab dah ada sifat mazmumah tadi, takabur tadilah, rasa sombong, rasa belagak, angkuh. Kan? Apatah lagi riak. Inilah tak nak ni, kita kata ni hikmah dia riak. Sebab dia tak nak riak. Sebab apa? Lepas tu kita beribadah semata-mata nak menunjuk pada orang. Kita anggap itu cara berdakwah. Kita anggap diri kita tertipu dengan diri sendiri. Kita rasa, oh aku solat ni di tengah-tengah biar orang nampak. Kan? Dengan kononnya lah, dengan tujuan biar orang nampak, orang ikut. Kan? Rupa-rupanya kita solat kat tengah-tengah masjid. Supaya apa? Biar orang perasan. Biar orang puji kita. Biar orang sanjung kita tinggi-tinggi. Nak dapat nama, nak dapat kemasyhuran. Kan kita kan suka, biasanya kan manusia kita ni suka pada viral. Kita ni suka pada pujian yang melampaui batas. Sebab itu sunnah Nabi pun bila Nabi dipuji, Nabi akan baca doa. Apa doa Nabi yang Nabi sebut? Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum atas apa yang mereka katakan. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku atas apa yang mereka tak tahu. Wala tu'akhizni ya Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadi kalau aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. So ini doa Nabi amalkan, doa yang sunnah yang kita amalkan juga ketika orang puji kita. Sebab tak nak ada sifat mazmumah macam tadi. Nanti kita nak kena elakkan tu. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita rasa kita buat betul, tapi rupanya cara tu salah. Sebab itu matlamat tak menghalalkan cara. Kita rasa nak berdakwah pada orang, tapi kita gunakan kaedah yang salah, yang penuh dengan sifat mazmumah. So ini adalah sesuatu yang tercela sebenarnya. Sebab itu hikmah Nabi solat di rumah. Sebab nak elakkan benda macam ni, kita pun risau macam tu. So kalau kita ada perasaan macam tu, cepat-cepat kita kena buang. Kita yang penting niat sebelum kita beramal, kan, supaya kita perbetulkan balik niat kita nak buat ni sebab apa. Sebab nampak zahir macam sama, amalan tu macam sama, tapi batin, apa yang ada dalam diri dia, apa niat dia mungkin berbeza. Dan Allah memberikan hukum ataupun menetapkan ganjaran ataupun balasan berdasarkan kepada niat. Dan kita pun dah sentuh bab ni tentang dalam adab kan, dalam niat tu. Jadi betul ibu sekalian, kita nak sebutkan pertama adalah solat di rumah nak jauhkan sifat mazmumah. Antaranya riak, tak nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Yang kedua, mendapat berkat dan juga rahmat Allah. Jadi ini yang lagi penting. Sebab di rumah, kalau kita perasan ibu-ibu sekalian, kita pada hari ini mungkin kita boleh muhasabah lah di rumah masing-masing kan. Kita ada TV, kita ada internet, dan dia jadi keperluan pada zaman sekarang kan. Dulu satu kita pilihan kan, ni sekarang kemestian dah. Kita ada, okay, alhamdulillah, tak ada masalah kan. Tapi sejauh manakah kita manfaatkan demi kebaikan dalam agama? Adakah kita sentiasa membuka rancangan agama sahaja ataupun lebih kepada benda-benda yang melalaikan sebenarnya? Kan? Dan boleh jadi kebiasaan, mungkin ibu sekalian tak, tapi kebiasaan zaman sekarang, orang-orang sekarang kebanyakan mungkin yang lebih terdedah kepada benda-benda yang melalaikan. Tak salah berhibur, tapi jangan melebihi batas, jangan sampai meninggalkan yang penting pada kita. Kan berhiburlah dengan cara yang sepatutnya. So kalau sampai kita dah melewatkan solat, sampai kita mengabaikan ilmu-ilmu agama, majlis-majlis ilmu kan, sampai kita tak membaca Al-Quran, kita tak solat sunat, apatah lagi yang fardu kita abaikan, lagilah berdosa kan. So inilah nak kata nak dapat berkat kat rumah, dapat rahmat Allah kat rumah.
Sebab itu bila dapat rahmat, dapat berkat, kita akan terdorong kepada kebaikan. Dan benda ni kita tak rasa. Benda ni kita akan terus buat. Sebab itu kita nak dapatkan berkat di rumah. Bila ada berkat, barulah kita akan ada satu protection ataupun benteng daripada kita buat benda-benda yang melalaikan. Di mana melalaikan ini akan membawa kepada maksiat biasanya. Dia mula-mula lalai. Dan lama-lama buat maksiat. Sebab itu lebih baik tutup pintu ataupun ruang membawa kepada kelalaian. Itu lebih selamatlah. Jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah tarbiyah ahli keluarga ikut sama-sama. Ini pun kita dah kata tadi. Bila kita nak buat apa je kebaikan, paling kurang sampaikan serta ajaklah sekali. Ajar dan ajak sekali. Anak-anak kita, cucu-cucu kita di rumah buatlah sama-sama. Ini yang paling penting. Bila masing-masing, keluarga masing-masing buat macam tu, kita akan mampu nak membentuk satu komuniti ataupun masyarakat yang betul-betul berpegang pada agama. Kan? Sebab kalau masing-masing buat masing-masing punya peranan, kan, iaitu apa, kalau guru-guru di sekolah dia memberikan pengajaran, dia memberikan didikan, tarbiyah semua. Di rumah pula ibu bapa memberikan sokongan, kan, memberikan motivasi, galakan, diteruskan apa yang dia dah belajar kat sekolah. So bila semua buat macam ni, peranan masing-masing ni berfungsi, maka masing-masing mampu membentuk keluarga yang lebih kepada ke arah Islam. Maknanya betul-betul mempunyai pegangan agama yang kuat. Tak kira lah dia minat bidang apa, nak ceburi bidang apa, ceburilah. Tapi jangan tinggalkan agama. Jangan sampai dia korbankan agama dia semata-mata nak mengejar cita-cita dia. Ni jangan sampai macam tu. Sebab ini berlaku pada zaman sekarang. Orang sampai memilih nak akademik ke nak agama. So itu bukan satu pilihan agama ni. Itu satu kemestian. Kan, sampai orang sanggup korbankan sekolah agama semata-mata nak pergi ke ataupun nak utamakan akademik. Tak salah. Memang akademik pun kita nak juga. Mungkin ada orang minat pada akademik. Silakan. Jangan sampai korbankan agama. Jangan sampai tak belajar langsung. Kan, memang ada agama di sekolah tersebut. Tapi tak sama, tak kuat. Tak sekuat dengan agama yang dia akan dapat daripada sekolah agama. So ini berlaku pada zaman sekarang. Jadi sama-sama kita ambil manfaat. Baik, tadi ada yang bertanya soalan. Saya jawab siap-siap lah, senang. Iaitu pertama, Bonda Adida tadi kan bertanya dengan tentang solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni saya ulang, iaitu masuk kepada mutlak adalah asal perkataan dia adalah talak. Pada bahasa adalah cerai lah, berpisah. Pada istilah, solat yang terpisah daripada waktu dan tidak terikat dengan sebab. Dipanggil mutlak. Lawan dia adalah muqayyad. Muqayyad ni yang terikat. Syarat terikat dengan sebab, terikat dengan waktu. Mutlak adalah dia terpisah, dia tercerai. So dia tak terikat. Jadi apa maksud dia? Kita boleh buat mutlak ni pada bila-bila masa kecuali pada waktu yang haram. Waktu haram pun dua saja, iaitu selepas fardu subuh sampailah masuknya duha, maknanya dah terbit matahari, dah selesai waktu syuruk. Waktunya haram, waktu syuruk tu. Jadi dah boleh solat lah waktu tu. Dan satu lagi selepas fardu asar, macam sekarang dah solat asar, lepas fardu asar sampailah maghrib nanti. So ni waktu yang haram, tak boleh buat mutlak. So waktu yang lain, no problem. Boleh je kita amalkan solat mutlak ni. Dan jarang orang amalkan mutlak sebenarnya. Sebab kita dah biasa, maknanya dah ada solat yang lain. Kan? So jarang sangat orang amalkan. Yang biasa orang amalkan mungkin adalah dia buat solat sunat, tahiyatul masjid di surau yang biasa, yang tak ada surau Jumaat. Asal hukum, kalau masjid dan surau Jumaat memang ada tahiyatul masjid, itu sunnah dia. Tapi kalau surau yang biasa, yang tak ada, tak dikira Jumaat. Bila tak dikira Jumaat, maksud dia apa? Hukum fardu kifayah itu terangkat. Dah gugur, tak ada fardu kifayah. Bahasa mudah dia, kalau tak ada orang solat berjemaah kat surau tu pun, no problem. Kalau dikunci berbulan-bulan pun, tak ada masalah. Apa contoh kita dah alami masa PKP dulu. Kan tempat-tempat yang wajib solat ni kat mana? Solat Jumaat yang dilaksanakan adalah solat di masjid dan juga surau Jumaat. Itu yang memang kena ada jemaah. Tak ada jemaah, hukum dia dosa satu qaryah. Kan, tapi kalau surau biasa tak ada masalah, memang dikunci pun. Waktu PKP dululah kan. Itu contoh kita nampak apa yang berlaku secara realiti lah. So sama dengan surau dengan solat tahiyatul masjid. Dia tempatnya adalah masjid dan surau Jumaat. Surau biasa tak ada tahiyatul masjid. So kalau kita buat solat, dia dianggap sebagai solat mutlak. Nak buat boleh, tapi dia akan jadi solat mutlak. Tak samalah kedudukan ataupun taraf dia dengan solat tahiyatul masjid. So itu beza dia.
Itu beza. So itu yang mungkin kita biasa amalkan. Sepatutnya lah pada zaman sekarang, sepatutnya kita yang kita kena ingat iaitu kita kena utamakan ataupun kita perlu pentingkan penghayatan agama Islam kita ni, solat ke, majlis ilmu ke, apa-apa majlis yang kita buat, sepatutnya kita kena giatkan di masjid dan surau Jumaat sahaja supaya lebih ramai orang. Bila kita dah meluaskan tempat, kita sebenarnya jadi kurang. Kan masjid, kalau asal contoh, katalah ada 100 orang, tak ada surau yang beroperasi. So orang semua akan pergi ke situ, ke masjid. Tapi bila dah ada 2-3 surau beroperasi, so orang yang pergi ke masjid akan berkurangan. Sebab ada yang pergi ke surau, ada yang pergi surau kedua, surau ketiga. Tak salah, tapi kita mungkin lupa asal tujuan masjid ni adalah kita berkumpul, kita bertemu. Tapi bila dah masing-masing ada buat masing-masing punya perancangan, tak salah, ingin nak kata bagus juga kan. Cuma kita dah berpisah. Daripada situlah wujudnya banyak kelompok. Banyak yang mempunyai fikiran yang berbeza. Orang tak dapat kesatuan. Sebab orang berpisah. Itu yang berlaku pada zaman sekarang lah. Kita nampak patutnya kita dah boleh untuk cari jalan penyelesaian. Supaya apa? Orang berkumpul. Bila orang dah berpisah, orang dah orang tak bertemu. So dia dah biasa dengan suasana di tempat yang berbeza. Kan so bila bertemu pun dalam satu majlis pun orang panggil macam asobiah lah. Orang berpuak-puak. Dia tak berlaku semua tempat tapi ada yang berlaku. So ini yang kita nak, kalau boleh kita cari jalan supaya orang bersama-sama dan orang tak ada sikap asobiah tadi. Tak ada terlalu berpuak sampai dia anti puak lain, anti pula orang kumpulan lain. Jangan sampai macam tu kan. So itu kita nak kena kikiskan sepatutnya. Jadi itu yang saya nampak dan ini sekadar saya kongsi sajalah apa yang saya nak bagi tahulah. Jadi itu maksud kepada solat mutlak. Okay, kita tengok pada soalan daripada Kak Niksum. Okay, Ustaz, jika kita di Mekah dan Madinah, patutkah buat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Sebab ingin raih fadilat pahala besar. Patutkah buat tu maknanya apa tu? Kita solat sunat di sana lah tu. Okay. Kalau ikutkan kepada asal maksud kepada kita mendapatkan fadilat ni adalah tetap pada fardu. Asal pada fardu. Tetapi bila solat sunat ini, dari kita pun tak berada di situ. Kan? Jadi daripada berbanding kita buatnya di rumah ataupun di hotel kita, maknanya di hotel ataupun di tempat lain, maka lebih utama kita menekankan ataupun kita buatlah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab kita bukan orang situ. Kalau kita memang penduduk di situ, yang mana memang kita hari-hari boleh pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. So tetap afdal kita buatnya di rumah. Sebab kita orang situ. Tapi sebab kita ni bukan orang situ kan. Kita hanyalah tetamu kan, Duyufur Rahman yang kita dapat peluang. So nak dapatkan fadilat, tak nak lepaskan peluang solat di situ kan. Jadi kita perbanyakkan solat, semua solat kita buatlah di situ. Sebab kita bukan bermukim, maknanya kita tak sampai kepada taraf bermastautin. Paling-paling pun bermukim ataupun kita hanya bermusafir. Kan tak selesai pun urusan kita lagi kan. Dah selesai, kita akan kembali ke tanah air kita. So di situ kita amalkan, kita nak dapatkan kelebihan. Kita tak nak lepaskan peluang, so buatlah solat sunat pun di situ juga. Berbanding di rumah. Sebab di situasi itu dah berbeza. Kalau kita bermastautin kat situ lain. Memang kita ikut sunnah yang asal lah. Kita buatnya di rumah solat sunat. Solat fardu saja di tempat tersebut. Dia berbeza ikut keadaan. Okey, Bonda Hajar Samsiah, Ustaz boleh tak share slide doa Nabi ketika dipuji? Boleh juga tu, insya-Allah dia ada satu dalam 40 hadis tentang doa. Dia ada satu doa yang kita akan lihat doa tu. Doa ketika dipuji. Jadi Bonda Hajar Samsiah mungkin nak sekarang ke ataupun nak tunggu dulu waktu kita bincang doa ketika dipuji? Kalau kata nak sekarang boleh jugalah, saya akan berikan. Sekarang Ustaz, kalau kata nak kemudian. Oh, okey. Kalau saya share dalam ni boleh? Dalam slide, dalam GM, boleh, dalam Google Meet? Boleh. Oh, boleh Okey, saya cari jap. Jadi saya akan sharekan dalam ni lah, terus senang. Pasal nak snap ni makan masa sikit. Okay, saya akan cari, saya akan bentangkan dalam GM nanti. Okay, ada soalan lagi ke? Okey, ada yang soalan. Sekejap saya buka dulu, sambil-sambil tu saya akan tengok soalan Saya tak ingatlah doa mana ni. Okey, Bonda Rasini bertanya, Assalamualaikum Ustaz, macam mana? Waalaikumsalam. Macam mana nak nasihatkan ahli keluarga yang dah warga emas
Yang tinggal solat fardu sebab dia kurang sihat ataupun sakit, tapi boleh duduk dan boleh borak-borak. Okey. Asal hukum kepada solat fardu adalah wajib selagi mana dia menepati syarat wajib. Maknanya selagi mana kita hidup, selagi mana kita waras, wajib solat. Walaupun selemah-lemah dengan isyarat hati. Walaupun katalah dia terbaring, terlentang, tak boleh gerak badan, tapi dia waras ni, dia sedar lagi ni. Jadi dia kena solat juga. Paling kurang kalau guna isyarat mata, guna isyarat mata. Kalau tak, dia guna isyarat hati. Dia kata kewajipan tetap ada. Dia tak boleh kita ambil mudah. Jadi macam dalam isu ataupun situasi bonda hajah rasini ni lagilah kena tekankan lah, kena pentingkan. So nak kata nasihatkan kepada orang-orang yang berusia ni memang agak susah sikit lah kan. Bukan senang kita nak tackle hati mereka ni. So kita mungkin boleh dengan cara perlahan-perlahan lah. Kita berikan secara pelbagai. Contoh, kita kena pelbagaikan. Contoh satu, kita share tentang berita-berita tentang orang yang meninggal dalam solat. Itu yang kalau sudut positif lah. Kalau sudut negatif, kita share juga daripada cerita tentang seorang yang mungkin dia tak solat. So apa kesan pada kehidupan dia ke, supaya dia memberikan sentapan sikit, kan, berikan satu kesedaran. Kalau direct kepada dia memang susah lah nak terima, tak semua orang boleh terima, lagi-lagi faktor usia. So kita kena bertapis. Itu yang sekadar apa yang saya boleh kongsikan lah. Kita bertapis dengan cara kita cerita pasal orang lain, tapi sebenarnya kita nak tujukan pada dia. So di situ mungkin dia akan fikir, oh kalau aku kena macam mana ni. Macam tu lah. So yang penting memang kena nasihatkan. Every Ustaz, time. Ya. Ustaz macam ni Ustaz, kalau misal kata pesakit tu, dia boleh kita katakan, boleh kata dia sedar, dia nak solat. Tapi bila tak solat, kita dah ambilkan air semayang untuk dia lah apa. Memang dia tak boleh bangun lah, dia boleh duduk. Tapi dia urutan solat, apa nak baca tu dia tak ingat, kita kena sebut. Lepas ni baca ni, lepas ni baca ni, lepas ni baca ni. Macam mana Ustaz? Oh, dia masih ingat, masih sedar. Dia ada kemahuan nak solat. Tapi dia tak ingat apa nak baca, lepas tu urut tertib tu dia tak ingat. Macam mana Ustaz? Okey, faham. Maknanya, saya ingat tadi, betul tadi soalan tadi macam dia tak nak solat. Rupanya dia ada masalah kesihatan lah. Okey, so jadi dalam situasi macam ni, kita boleh gunakan kaedah iaitu kita kata apa kita buat dia ikut lah. Maknanya kita solat, suruh dia ikut. Waktu kita solat tu suruh dia ikut bacaan. So kita kuatkan bacaan lah. Kita tak solat. Kita duduk tepi dia. Dia bagi tahu, dia kata nanti bagi tahu lepas ni nak baca apa. Jadi bila dia dah baca, dia dah habis, lepas tu kita kena sebut okey baca ni pula. Dia pun barulah ikut baca. Macam mana hukumnya Ustaz? Yang penting dia solat. Maknanya walaupun dia ikut bacaan tu secara yang kita baca waktu tu, yang penting dia solat. Sebab kewajipan tetap kena buat juga. Maknanya yang kita pentingkan pada wajib je lah. Contoh Al-Fatihah kan. Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah sahaja. Lepas tu bacaan tasbih semua kita baca ringkas pun cukup kan. Subhanallah ke. Kemudian tahiyat akhir baca sampai selawat. Kita ringkaskan saja. Tapi cuma nak tekankan apa, kita mesti kena bantu dia sebab dia masih lagi waras dan dia kena solat. Jadi kita kena bantu dia lah. Kita kena bantu dia supaya dia dapat menyelesaikan kewajipan solat dia. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, saya dah share kan slide dia. Tu dah keluar dah. Inilah doa apabila dipuji yang kita boleh amalkan. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ada tambahan kat bawah tu, waj'alni khairam mimma yazunnun. So ibu sekalian, nak baca macam mana? Kalau boleh bahasa Arab pun boleh, tak ada pun maksud dia pun tak apa, ataupun sebut saja sekadar ucapan dalam hati ke, terpulanglah. Tapi kita lihat maksud dia sangat-sangat deep lah sebenarnya. Kita kata apa, ya Allah janganlah hukum sebabkan pujian yang mereka ucapkan, ampunilah aku atas apa yang mereka tak tahu. Maknanya aib kita lah yang tersembunyi kan. Orang nampak kebaikan kita je, orang nampak kelebihan kita. Sebab tu orang puji, kalau dia nampak semua, dia tak akan puji lah. Dia akan apa? Dia akan keji, dia akan puji.
Kan? Jadi sebab tu kita baca doa ni. Dan kita baca bawah sekali tu waj'alni khairam mimma yazunnun. Jadi kalau aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. So ini antara doa yang sunnah memang Nabi amalkan, yang kita pun boleh amal, yang mana kita katakan sebagai satu doa yang kita dapat elakkan sifat mazmumah, iaitu tak nak sombong lah, tak nak belagak. Begitu. Okey. Ada soalan lagi ke? Okey, Bunda Maimun. Okey, cara nak mengajak keluarga yang rapat yang macam tak berminat nak buat solat-solat sunat, berzikir dan berdoa banyak. Cara cuma membuat yang wajib-wajib sahaja. Cara nak mengajak Okey, ni sekadar apa yang saya boleh kongsi lah, yang saya buat di sekolah-sekolah lah. Jadi kalau perspektif saya lah sebagai seorang guru lah, yang lebih saya biasa dengan pelajar saya. Jadi apa yang saya buat ni, satu saya bagi motivasi lah melalui cara apa kita memberikan hadiah. Hadiah ni dia suka sikit lah kan budak-budak kan. Tapi kalau mungkin dewasa, kita tengok apa yang boleh motivatekan dia lah. Dan kita bagi tahu suruh buat sikit-sikit dulu. Bagi benda-benda yang mudah-mudah, bagi dia benda yang disuka, dia seronok. Kita tengok dia suka bab zikir kan, mungkin zikir paling mudah lah nak amalkan, so kita tekankan zikir dulu. Dia suka baca Quran ke kan, ataupun dia mahir baca Quran tapi dia tak nak buat, tapi dia mahir. So kita tekankan pada situ. Yang penting nak mulakan amalan biarlah sedikit dulu. Jangan dipaksa, paksa dia akan hilang interest. Kan dia semua orang tak sama. Jadi lagi-lagi generasi baru sekarang ni, lagilah kita kena pandai tackle hati dia lah. So kita kena pelan-pelan. Dia memang take time, memang kadang-kadang dia akan fail, dia tak lepas, dia akan tinggalkan, dia akan yalah banyak gangguan yang datang kan. Yang penting jangan kita putus asa. Teruskan berikan semangat, motivation, bagi apa, galakkan, hadiah ke apa-apa kita buatlah. Jadi itu akan mendorong dia supaya dia teruskan buat amalan sunat. Sambil-sambil tu jangan lupa kita kena doakan juga untuk mereka. Doa kita tanpa pengetahuan dia, tanpa pengetahuan saudara se-Islam kita adalah mustajab. Kita kena ingat doa tu kan. Doa yang baik-baik untuk mereka ni. Sampai-sampai kita sayang, kita suka kan, terutamanya family kita sendiri. Kan? Jadi kita nak ajak dia kepada kebaikan. So kita jangan lepaskan doa. Doa apa? Doa Allah bagi dia hidayah, doa Allah jagakan dia kan, Allah lindungi dia daripada musibah ke, daripada kelalaian ke. Dan sambil tu kita pun kena usaha juga. Dan kita betul asa lah. Jadi macam tu. Yang penting cara dia bagi motivation, kemudian pelan-pelan dan tengok apa yang dia minat. Tengok apa yang dia lebih suka, lebih mudah dia nak buat. Sebab ada orang dia suka solat, ada orang dia suka berdoa, ada orang dia suka berzikir, ada orang suka baca Quran, ada orang suka puasa. So ambil yang mana dia seronok dulu, bagi dia semangat kat situ. Ambil satu pun cukup. Bagi dia buat dulu berterusan, ambil kiraan mungkin 40 hari ke, 40 kali ke. So dah buat berterusan dalam tempoh tertentu, lepas tu kita tengok dia boleh tak buat berterusan tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. So kalau dia dah boleh, insya-Allah dia dah ada satu sifat istiqamah. So lepas tu baru kita upgradekan lagi dia punya amalan. Macam itulah, itu setakat apa yang saya sendiri buat, sekadar pengalaman saya lah di sekolah rendah yang saya amalkan. Jadi ibu sekalian, mungkin benda ni mungkin subjektif, dia boleh berubah ikut pada keadaan. Jadi yang penting kita teruskan doa, teruskan usaha. Carilah jalan, bincang-bincang kawan-kawan ke, cari dalam apa, tengok-tengok dalam kisah-kisah orang share dalam media sosial ke kan, kita ambil tahu. Yang penting teruskan. Dan lagi penting adalah wajib. Wajib memang kita kena tegaskan lah. Bab sunat kita lembut-lembut sikit. Bab benda ni pilihan kan, tak semua orang buat. Tapi benda yang wajib kita memang kena tegaskan. Tapi tegas sangat pun orang tak minat juga kan. Maknanya dalam tegas tu kita katakan cara tu kena kata apa, ups and downs lah. Kita ikut pada situasi. Yang penting wajib jangan tinggal lah. Itu memang satu tanggungjawab kita kena buat. Solat fardu kan, puasa fardu kan memang kena buat, zakat kan. So benda-benda tu kita jagalah. Jadi yang sunat tu dijadikan sebagai tambahan. Okey, ada yang respon bawah tu Bonda Nurhanita. Agak mencabar mengajak segerintik ahli keluarga yang rapat terutamanya yang dalam kategori warga emas untuk buat amal ibadah yang bersumberkan sunnah. Sudah pastilah mencabar. Sebab memang kita nak ajak orang yang kita sayang, kita rapat tu lagi susah daripada orang luar. Kan? Jadi ni satu kenyataan, tak ada orang boleh sangkal. Jaranglah orang nak kata tak betul statement ni. Memang betul, biasanya memang betul. Jadi apa yang kita nak kena buat? Teruskanlah istiqamah. Kita buat sikit pun tak apa. Maknanya orang tu berubah sikit pun tak apa. Yang penting kita jangan putus asa.
Itu je penting. Jangan putus asa. Kita buat untuk diri sendiri dan kita harapan kita adalah kita ajak pada orang. Jadi itulah nak katakan kita yang kita boleh amal selagi mana hayat di kandung badan. Begitulah. Mudah-mudahan insya-Allah kita cukup sekali itu dulu petang ni. Mudah-mudahan kita dengar ni tak adalah dikira kata sia-sia ke apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita boleh amal dan kita sampaikanlah kepada orang lain. Paling kurang kepada ahli keluarga kita, supaya kita haraplah sama-sama kita dalam keadaan yang mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah insya-Allah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Ya wallahu ta'ala alam wa ilmuhu wa tam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inna hajatina ilayk. Wa la tusinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب